Kita mulakan dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu pengetahuan kita dan juga mengukuhkan amalan kita dan juga bertambah iman dan juga ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai ke muka surat yang ke-94 saya kira, ya. Tajuk dia berkenaan tentang wiladah dan juga nifas, ya. Jadi masya-Allah, maklumlah kita ni ramai yang dah menopause, ya. Tapi belajarlah juga ni, sebab apa? Sebab betul untuk kita punya anak-anak, ya, cucu-cucu, untuk sebab kita ini adalah bahan rujukan. Biasa-biasanya macam tu. Kalau dah ada anak yang melahirkan, nanti dia akan tanya kita balik. Lepas tu kalau yang kaum lelaki sudah tentulah dia orang lagi langsung tak ada haid, tak ada pernah ada nifas, ya. Tapi mereka juga menjadi rujukan, ya. Jadi kena mengambil tahu tentang urusan yang berkaitan dengan ibadah yang berlaku kepada kita panggil dependent, ya, orang-orang yang berada di bawah kawalan ataupun di bawah tanggungan mereka. Baik, bismillah. Darah yang kedua dan darah yang ketiga, saya kira Ustaz Muhyiddin ada bincang berkenaan dengan darah haid yang lepas. Saya tak pasti macam mana dia uruskan tu, ya. Okey. Boleh, ya, boleh, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi sebab dia pun memang banyak juga tanya, saya pun banyak juga tanya dia supaya dia kata dia dah belajar dah, jadi untuk refresh balik, kan. Okey, jadi yang mengalami dia tak sama dengan yang menghuraikan. Biasanya macam itulah. Tapi para ulama kita semua lelaki yang banyak menghuraikan, ya, tentang darah-darah ini berkaitan dengan wanita. Okey, darah 2 dan darah 3 iaitu darah yang wiladah, yang dikategori sebagai darah wiladah, dan juga nifas. Jadi perkataan wiladah ini dia datang daripada kalimah walad. Walad ni maksudnya anak. Wiladah itu melahirkan anak. Cuma ada situasi di mana wanita yang dia melahirkan tapi tidak ada darah. Ya, okey. Contohnya kadang yang okey. Betul, ada yang dia melahirkan kering, ya, tidak ada keluar darah. Jadi anak itu bersama dengan lendir sahaja. Lendir dengan krim, macam tu kan, krim yang menyaluti anak tersebut. Jadi tidak ada darah. Tapi tetap proses tersebut dipanggil wiladah. So apa yang saya nak tekankan di sini adalah wiladah ini adalah proses bersalin. Ada darah, tidak ada darah, tetap hadas besar. Itu dia punya fokus. Dia melahirkan sahaja. Bila keluar saja anak, dia bukan yang ada darah tak ada darah, keluar saja anak itu dianggap hasil air mani. Jadi diibaratkan sebagai air mani juga. Kalau ada darah, kena mandi hadas juga. Tak ada darah, mandi hadas juga, ya. Jadi maksudnya seseorang wanita yang melahirkan, bila dia lahir je anak itu, maka dia dalam keadaan ataupun status dia berhadas, ya. Okey. Baik. Jadi darah wiladah ini, majoriti ulama dia mengatakan, ya, bahawa ada kadang-kadang darah-darah yang keluar sebelum melahirkan. Okey. Jadi sebelum proses kelahiran, ada pun darah yang keluar sebelum proses kelahiran ini, majoriti ulama mengatakan bahawa darah tersebut adalah darah istihadah. So dia ada satu darah istihadah, satu lagi dipanggil darah fasad. Jadi fasad dengan istihadah ini adik-beradik. Jadi darah fasad tu disebut darah fasad, tapi dia punya kategori dia, cara kita deal, cara kita urus darah fasad ini sama dengan istihadah. So maksudnya apa? Darah tersebut najis. Jadi bila kita menanggung darah ini, kita hanya kena bersihkan sahaja. Dia dianggap sebagai hadas kecil.
Jadi bersihkan saja darah tersebut, dan kita kena terus kena ambil wudu, bersihkan darah. Macam kita buang air kecil tu, buang air kecil, buang air besar, walaupun buang air besar tapi dia bukan hadas besar. So sama juga dengan istihadah ni. Jadi istihadah ataupun darah fasad. Jadi keluar tanda-tanda nak bersalin. Bila keluar tanda-tanda nak bersalin, lepas tu contraction lah pula. So macam mana ni? Dah isyak, kan tak apalah, kita kata tak payah sembahyang. Tak boleh. Jadi darah yang keluar itu belum lagi dikategorikan sebagai wiladah. Jadi yang wiladah itu semasa melahirkan. Tapi sebelum melahirkan, dia dikategorikan sebagai darah istihadah ataupun fasad, di mana dia kena bersihkan darah itu dan dia kena solat. So kalau misal kata dia puasa, besok kena puasa juga. Cumanya kalau dia rasa macam dia tak kuat nak puasa, sebab kita ada rukhsah, yang sakit itu kan boleh meninggalkan puasa, maka dia wajib pula mengqadakkannya kalau dia tinggal puasa. Tapi solat tak boleh nak tinggal, tak boleh nak qada. Ya. Betul. Ya. Ya, betul. Jadi kan sebelum kita nak bersalin tu kan dia ada keluar darah. Kadang-kadang dia keluar darah banyak. Kadang-kadang ada seminggu, kadang-kadang sehari, ada 2 hari kan. So darah-darah itulah sebelum kita melahirkan. Hatta even kita time contraction itu, bila masuk waktu saja, berusahalah untuk kita membersihkan diri kita dan kemudian kita solat, ya. Sebab dia belum lagi dikategorikan sebagai wiladah. Bila wiladah dia hadas besar, tak boleh solat. Kalau darah itu keluar selepas melahirkan, dia panggil nifas. Jadi kalau semasa melahirkan, wiladah. Selepas melahirkan, maksudnya baby dah keluar, baru keluar darah, yang itu namanya nifas. Yang ini haram pula sembahyang. Masa wiladah, masa nifas, tidak boleh solat. Tidak boleh juga puasa, tapi kena ganti puasa. Tidak boleh solat, kena ganti solat ke? Tidak. Okey, yang itu jelas, ya. Masya Allah. Baik. Muka surat 94, kolom yang kedua, perenggan yang paling atas. Manakala mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahawa darah tersebut adalah darah haid sekiranya menepati syarat-syaratnya, tetapi kita memegang pandangan majoriti, di mana darah itu dianggap sebagai darah istihadah. Sekali pandang, isu wiladah dan nifas nampak seakan-akan sama. Hakikatnya terdapat perbezaan di antara wiladah dan nifas ini. Persamaannya hanya dari segi ulama berijma'. Maksudnya ijma' ni sepakat menghukumkan bahawa kedua-duanya adalah hadas besar dan wajib mandi. Okey. So jadi maksudnya bila kita mandi nifas tu dah habis 40 hari atau 45 hari ataupun yang paling maksimal 60 hari kita mandi, sebenarnya kita mandi untuk 2 hadas. Hadas nifas dan juga hadas wiladah. Habis saya tak niat pun yang wiladah tu. Kita niat nifas sahaja. Jangan risau, terangkat sudah. Jadi termasuk sudah. Cuma bila kita tahu yang ini, mungkin ada orang, wanita-wanita atau ibu-ibu yang dia tidak ada darah nifas. Pula dia wiladah ada mungkin, tapi yang darah nifas tidak ada. So yang ini dia kena tetap mandi hadas besar juga, sebab dia mandi bukan untuk nifas, sebab melahirkan atau wiladah. Jadi kalau kita tidak tahu yang ini, kita akan tak mandilah akhirnya, kan, dan kita selama-lamanya menanggung hadas besar. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah wanita yang bernifas itu menunggu sehingga 40 hari kecuali setelah melihat kesucian sebelum itu. Jadi biasanya 40 hari. Tapi kalau dah ada tanda suci, maksudnya keluar lendir yang jernih, putih, bersih,
Walaupun tak sampai 40 hari, maksudnya dia sudah suci, ya, dan dia boleh mandi. Okey. Secara umum mazhab Syafi'i membezakan kedua-dua jenis darah ini, maksudnya wiladah dan nifas. Okey, ada perbezaan. Baik. Kita lihat dulu darah wiladah, muka surat 95. Wiladah ialah darah yang keluar ketika, tolong underline yang tu, maksudnya ketika ataupun semasa proses kelahiran. Jadi darah tersebut keluar bersama dengan anak, ataupun nampak dah kepala anak lepas tu darah keluar, tu macam tu lah. Tapi kalau sebelum tu, bila pergi jumpa dengan doktor, kita tengok dah nak bersalin dah, doktor kata belum buka lagi 3 cm, baru 3 cm padahal darah dah keluar dah. Okey, so yang itu dipanggil darah apa? Darah fasad atau istihadah tu tadi, ya. Kita panggil darah fasad lah, senang, ya, itu adalah darah fasad. Baik. Ulama mewajibkan mandi wiladah kerana kelahiran. Sebab apa? Kerana wiladah ialah proses melahirkan atau mengeluarkan bayi. Seperti sedia maklum, bayi berasal dari air mani. Maka hukum keluar bayi adalah sama seperti hukum keluar mani dari segi mewajibkan mandi. Air mani hukumnya suci. Kerana air mani tak perlu basuh. Tetapi orang yang keluar air mani itu, walaupun air maninya itu lendirnya suci, dia dalam keadaan berhadas. So sama kita lahirkan anak itu suci, dia ibarat air mani. Kita yang menanggung hadas. Ya, sebab anak itu adalah asalnya daripada air mani. Baik, perenggan berikutnya. Dengan demikian jelaslah bahawa mandi wiladah ini diwajibkan. Okey, underline. Kepada semua ibu yang melahirkan bayi, sama ada secara normal maupun melalui pembedahan. Sekalipun tidak berlaku pendarahan yang mengalir di bahagian faraj. Jadi kalau buat operation yang keluar darah dekat perut kan, itu bukan wiladah, bukan darah wiladah. Bukan, darah wiladah ini dia akan keluar daripada faraj. So walaupun tidak ada keluar darah, tetap dia dalam proses wiladah dan tetap dia berhadas besar. Baik, C. Begitulah juga halnya dengan isu keguguran janin. Sama ada janin tersebut berbentuk segumpal darah atau segumpal daging yang telah berbentuk jisim manusia ataupun tidak, mengikut pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, dia wiladah. Ya, maksudnya dia dalam status dia wiladah hadas besar, tetap kena mandi wajib, ya. Okey. So selesai darah wiladah, kita pergi ke darah nifas. Nifas ialah darah yang keluar dari faraj wanita selepas, itu kena underline juga, selepas bersalin. Ia berlaku setelah proses kelahiran, iaitu ketika rahim telah pun dikosongkan dengan keluarnya bayi atau janin. Jadi bila rahim kita kosong, baby dah tak ada dah, time tu darah keluar, yang itu dia adalah nifas. Masya Allah, banyak betul darah wanita ni. Banyak fasa-fasa, padahal wiladah dengan nifas tu tak jauh mana, kan sekejap aja, ya. Okey, tapi dia berbeza. Tapi Masya Allah, bila perempuan kita belajar macam ni kan, baru kita nampak dia punya kategori dia berbeza-beza rupanya. Kalau kita dulu ingat sekali saja kan, rupanya berbeza. Lah, ada orang operation, ada orang yang tak keluar darah pun, kan. Jadi rupanya ada perbezaan, dan begitu telitinya Islam. Menandakan Islam nampak bagaimana ketelitian itu penting, dan benda-benda ini penting untuk kita. Dia menjadi menambah pengetahuan kepada kita ni. Proses bersalin ni macam ini, kemudian kita lemah because of begini. Dan mereka yang mungkin bukan ibu, anak-anak kita yang lelaki dan sebagainya, ataupun yang tidak berpeluang menjadi ibu, dia lagi appreciate ibu-ibu, dia lagi appreciate kaum wanita, ya. Bukan saja kita nak minta di appreciate, tapi kita nak mereka ini sedar, mereka ini mempunyai pengetahuan, mereka tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya, mereka tidak melakukan kezaliman. Jadi dia nampak rupanya tu yang wahnan ala wahnin, sakit daripada sakit kepada sakit lain. Ya, dahlah wiladah, lepas tu kena nifas lagi, kan. Jadi itu proses-proses dia. Baik.
Kita tengok perenggan yang pertama, kolom yang tu tadi, bawah darah nifas. Tempoh bermulanya nifas ialah sejurus selepas rahim dikosongkan dan sebelum melepasi hari ke-15 kelahiran. Okey, bila kita bersalin saja, tengok darah tak keluar hari pertama, hari kedua, hari ketiga, perempuan jangan tunggu lagi, kena mandi. In fact, kalau hari pertama tu tak keluar tu, kena mandi dah. Kan darah tak keluar-keluar ni. So mandi kita adalah mandi hadas besar. Tak niat wiladah pun tak apa, niat wiladah lagi bagus. Maksudnya kita faham, saja aku mengangkat hadas besar kerana wiladah. Itu orang tu dah tahulah tu. Tapi kalau dia hanya kata saja aku mengangkat hadas besar, okey, pun terangkat juga. Baik, jadi dia tunggu ni 1 hari, 2 hari, 3 hari. Katalah dia tunggu tak keluar-keluar, pelik pula. Anak yang ketiga, keempat keluar, ni tak keluar-keluar pula. So cepat mandi. So yang pertama, kedua, ketiga kena qada solat kita. Tapi sebaik-baiknya tak payah tunggu. Tapi sebab duk kita mungkin tunggu pengalaman yang lama tu kan, kenapa tak keluar. Rupanya memang logik tak keluar. Tunggu lagi hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, hari ke-16 baru keluar. Contohnya lah kan kita bagi contoh maksudnya 15 hari tak keluar. Hari ke-16 keluar, yang tu nifas ke bukan? Bukan. Dia masuk kepada period. Dia jadi period, dia jadi haid. Dia boleh jadi haid, dia boleh jadi istihadah. So tengok dia punya ciri-ciri, tapi kebanyakannya dia haid. So yang ini tak ramai perasan kan? Kalau kita tak belajar mana kita tahu. Dah menopause ni baru tahu kan. Contoh. Tapi alhamdulillah lah kita boleh mengajar lah anak-anak kita tu nanti kan, kita boleh ingatkan pada mereka. Sebab kita tak tahu yang ini kat sekolah pun tak belajar. Saya mengajar dekat sekolah dulu. Saya pun belajar dari sekolah. Memang tak jumpa benda ni. Tapi masya-Allah dengan kitab ni bila kita belajar lagi dan lagi baru kita nampak. So rupa-rupanya tempoh itu hanya first 15 days after the delivery. Jadi kita peluang dia untuk keluar tu adalah dalam tempoh 15 hari. Baik, kalau hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tak keluar-keluar, hari ke-6 keluar, kita nak panggil darah apa tu? Yes, darah nifas. So maksudnya within the first 15 days, dia kalau keluar yang itu keseluruhannya sampai 60 hari dipanggil sebagai darah nifas. Okey. Boleh faham Boleh faham insya-Allah. Baik. Jadi tempoh bermulanya nifas ialah selepas rahim dikosongkan. So dan sebelum melepasi hari ke-15. Jadi kalau macam tu kita nak kira hari pertamanya bila? Padahal dia keluar ada hari ke-6 tu kan? Jadi adakah hari ke-6 itu hari pertama dia punya nifas? Tidak, sebab dia dikira pada hari yang dia kosong tu. Jadi cuma darah tu lambatlah keluar. Jadi maksudnya dia tetap hari yang ke-6. Okey, faham ke? Faham Alright, okey. Baik. Jadi kita teruskan, ini bermakna sekiranya seseorang itu berhenti pendarahan selepas kelahiran dan datang pula darah pada hari ke-16, maka darah pada hari ke-16 itu dikira darah haid dan bukannya nifas. So boleh underline kat situ, buat bulatan ke untuk kita rujuk senang nanti kemudian. Baik, tempoh minimum darah nifas ialah 1 detik. Sebab tu dia panggil nifas tu macam satu nafas. Satu nafas saja, sedetik aja. Okey. Manakala tempoh kebiasaannya pula adalah 40 hari. Dan tempoh maksimalnya ialah 60 hari. Sekiranya selepas tempoh tersebut masih lagi berlaku pendarahan, maka maksudnya lepas tempoh maksimal tu kan 61, hari ke-61 masih ada lagi, maka pendarahan tersebut disifatkan sebagai istihadah. Alhamdulillah tak ada siapa yang sebut isfadiah Istihadah, terkejut saya nanti kan. Okey. Jadi mewajibkan, bila istihadah saja kita wajib lakukan ibadah, wajib solat, wajib puasa. Yang mana-mana yang ibadah yang wajib lah. Contohnya di situ perlu tawaf untuk haji. Jadi wajiblah kita menyempurnakan. Okey. Baik, apa kata Sayyidatina
Ummul Mukminin kita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahawa wanita-wanita yang bersalin pada zaman Nabi SAW menunggu selepas bersalin hingga 40 hari. So maksudnya tempoh confinement dan nifas dia adalah 40 hari. Tempoh maksima yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i iaitu 60 hari itu berdasarkan ijtihad dan penelitian terhadap adat kebiasaan. Jadi dekat sini melalui pengkajian pakar. Jadi Imam Syafi'i adalah dia yang dalam bidangnya, dalam pakar itu. Jadi kita tidak berdasarkan apa yang berlaku pada zaman Nabi. Maka zaman Nabi itu secara kebiasaannya adalah 40 hari. Okey, selain itu terdapat juga riwayat lain menceritakan bahawa seorang wanita pada zaman Nabi SAW melahirkan anak tanpa keluarnya darah nifas. Lalu wanita itu digelar sebagai Zatil Jufuf, iaitu wanita yang kering. Jadi wanita ini dia viral. Waktu tu dia viral. Sebab dia tidak ada darah selepas melahirkan. Dan daripada situlah ada hukumnya. Jadi jelas buat kita hukum. Dia maksudnya dia kena tetap terus sembahyang, melakukan ibadah, dan dia kena angkat hadas wiladah. Baik, dia tak ada angkat hadas nifas, tapi wiladah. Okey. Next, mandi hadas kerana kelahiran. Okey, jadi kerana melahirkan ini kita ada 3 cara. 3 cara mandi bagi kaum wanita. Biasa kita tahu satu cara je kan, kaedah ada. Rupanya ada 3 cara melihat kondisi dan keadaan kita. Situasi yang pertama, dia melahirkan tanpa ada nifas. Nanti yang saya sebut tu, kan dia lahir saja, melahirkan, tengok hari pertama tak ada keluar darah, tak ada apa-apa pun. Tengok cek kering, maka wajib dia mandi hadas. Tapi mandi hadas dia adalah untuk apa? Mandi wiladah. Hadas tu adalah hadas wiladah. Kelahiran yang tidak diiringi oleh darah nifas adalah keadaan sesetengah wanita yang melahirkan bayi yang mungkin menggunakan kaedah operation, pembedahan. Dalam keadaan ini, sekiranya didapati ketiadaan darah, maka wajib bagi ibu tersebut mandi hadas wiladah dan wajib dia menunaikan kewajipan beribadah seperti biasa mengikut kadar kemampuan seperti solat secara duduk maupun baring dan seumpamanya. Habis, ada soalan tak tu? Operate macam mana Zaza nak kena air? Nak mandi ni macam mana? Jadi kalau operation boleh mandi ke? Jangan kena air yang bahagian tu. So dia akan kena tutup lah. Sebab saya ada 6 orang anak saya, Allah tak bagi peluang tu operate. Lap-lap saja. Okey. So kalau gitu kita nak mandi wajib tak boleh. Maka tayamum. Tayamum, kita tayamum tu tak perlu mandi hadas, kita ganti dengan tayamum. Jadi dengan kita bertayamum itu untuk kita, lepas tu kita berwuduk lah. Tayamum tu untuk mandi hadas. Tapi sebab operate dekat perut bukan anggota wuduk. Untuk sembahyang ambil wuduk macam biasa. Okey, faham ke? Okey, selepas kita pulih itu sedikit tu nanti kita mandi sekali lagi. So tayamum tu untuk menggantikan saja mandi hadas kita. Boleh faham ke? Faham, baik. Yang ni sepatutnya kita bincang dengan ibu-ibu yang nak bersalin. Tapi saya serahkanlah pada pihak hospital ke kan, saya serahkanlah pada perempuan untuk memberitahu kepada menantu ke, pada anak ke, pada cucu ke, supaya kita ingat. Okey. Baik, itu cara yang pertama, situasi pertama. Situasi yang kedua adalah bila ibu itu dia melahirkan dan bersamanya ada nifas. Okey. Jadi mandi nifas sahaja dan terangkatlah wiladah. Okey. Jadi yang ini dia apa? Saat kelahiran diiringi oleh darah nifas serta merta mengikut tempoh yang ditetapkan. Ini biasalah kot. Ramai yang macam tu kan? Lepas melahirkan tu dipindah saja daripada lab pergi ke ward, dah banyak pula darah kita. Yang itu darah nifas. Okey.
Dalam keadaan ini terdapat banyak pandangan ulama yang mengharuskan mandi hadas dilakukan setelah kering darah nifas dan sesudah itu baru diwajibkan bagi ibu untuk menunaikan ibadah wajib seperti biasa mengikut kadar kemampuan. So majoriti ulama kata tak apa, tunggu nifas tu habis. Tak payah terburu-buru nak mandi wiladah, sebab bila mandi wiladah ada lagi hadas nifas tu. Kan, jadi macam mandi tu boleh je, cuma tetap tidak terangkat lah, sebab kita ada hadas yang satu lagi, dia back to back kan, dia terus secara berturutan tersebut. So kalau, tapi saya jumpa dengan bidan, jadi bidan ni kata awak lepas bersalin mandi, dia kata nak kembalikan tenaga, bagi segar tubuh badan. Sebelum melahirkan mandi, dia kata, dan selepas melahirkan mandi juga. Memang saya ikutlah, betul, dia agak segar. Sebelum kita mandi, sebelum meneran tu kan, dah keluar dah tanda-tanda nak bersalin tu, mandi dulu satu badan. So lepas mandi tu sambillah mengeringkan rambut apa semua, sambil tunggu kan, sakit berhenti sekejap, dah hilang, keringkan lagi rambut kan, waktu contraction tu. So lepas tu, lepas habis melahirkan mandi juga. Lepas mandi tu memang agak, walaupun rasa macam menggigil kan, tapi alhamdulillah so far jurawat-jurawat tu dia faham dan dia akan bantu. Kerana dia duduk, ada yang satu masa tu saya letih sangat sebab anak lelaki 3.8 kilo duk menerannya tu kan. Saya ingat saya paling besar, rupa-rupanya jumpa seorang sahabat tu badan tengok sama macam saya, anak dia 4.8. Masya Allah, saya kata 1 kilo lagi lebih daripada saya. Dia kata, Ustazah, betul, dah besar. Anak yang lahir tu orang tengok dah macam 4-5 bulan. Memang besar. Saya kata normal. Normal. Tengok ibu-ibu, saya kata tak boleh ni lah kan, tengok kecil je kan, tapi boleh dia. Saya melahirkannya 3.8 tu sama, Masya Allah, yang meneran tu, sebab rasa sangat berat. Saya rasa sangat berat ya. Jadi lepas tu memang lemah. Dan alhamdulillah jururawat tu dia pimpin saya masuk ke bilik air. Lepas tu dia kata, okay, you nak mandi seorang ke ataupun saya mandikan? Nak mandikan juga kan, terharulah jurawat-jurawat ni. Jadi saya kata tak apa, saya boleh mandi sendiri. Lepas tu dia dekatkan saya dengan tempat button Swiss kalau ada apa-apa perlukan bantuan kan. Jadi pun faham kot, mak dia kecil 3.8 kot, mungkin dia kesian. Tapi begitulah ya. Pengalaman ibu-ibu ni banyak lagi pengalaman ni. Kalau kita congkel tu tak habis dia satu hari kan, duk cerita menyembang aja pasal melahirkan anak. Baik, so itu yang kedua. Situasi yang ketiga adalah kelahiran diiringi nifas, mandi wiladah dan mandi nifas. Dia dua. Yang ni sebab apa? Sebab dia ada gap. Okey, saat kelahiran yang tidak diiringi oleh darah nifas, mandi, namun setelah selang beberapa hari darah datang kembali. Jadi itu maksudnya dia melahirkan, lepas tu dia tengok tak ada keluar darah, dia kena mandi untuk wiladah. So lepas tu dia sembahyang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh keluar pula darah. Hari ketujuh keluar darah itu adalah di nifas. So jadi dia kena stop lah sembahyang, tunggu 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10, habis sampai ke 40 hari. Tengok dah ni, dan dia kena mandi sekali lagi. Ya, okey. Baik, jadi mudah-mudahan tempoh yang dia mandi wiladah tu dengan tempoh yang dia nak nifas itu Allah angkat sebagai ibadah ya. Jadi walaupun itu adalah tempoh nifas, tapi di sini ulama tidak membincangkan, dia kata yang solat tu tak diterima, tak ada, dia tak sebut begitu. Sebab yang kita ambil pada rujukan kita tidak keluar darah. Jadi yang tu yang kita mandi ya. Okey. So itu situasi yang ketiga. So dalam keadaan ini, setelah dipastikan bahawa ketiadaan darah, wajib baginya mandi wiladah dan menunaikan kewajipan ibadah seperti biasa mengikut kadar kemampuan. So itu mandi yang pertama.
Namun setelah didapati berlakunya pendarahan sebelum 15 hari, maksudnya waktu hari ke-7 tu kan, dari tempoh kelahiran, maka ia dikira sebagai darah nifas. Setelah kering darah nifas, lakukan mandi wajib bagi nifas dan tunaikan ibadah seperti biasa mengikut kadar kemampuan. So habis nifas, mandi yang kedua. Alhamdulillah. So settle. Habis dah darah-darah ni. So kita pergi kepada pendarahan lendir dan air ketuban. Sarjana fiqh sepakat mengatakan bahawa darah yang keluar selepas selesai proses kelahiran adalah darah nifas. Perselisihan di antara mereka ialah berkaitan status darah sebelum dan semasa berlakunya proses kelahiran. Darah yang keluar bila kita melahirkan tu semua confirm, majoriti ulama kata itu darah nifas. So mana yang macam kita rasa confuse sedikit itu adalah yang sebelum melahirkan. Jadi orang kata ini tu bukankah itu termasuk saat melahirkan? Jadi dia ada perbezaan pandangan. Tapi kita berpegang tadi, kita lihat tengok ni, menurut mazhab Syafi'i, darah yang keluar sebelum proses kelahiran yang tidak diikuti dengan tanda-tanda hendak bersalin adalah darah fasad. Okey, so jadi kalau saya teringat kawan saya tu 7 hari dia dah keluar darah dah. Keluar darah sikit, tapi masih relax lagi, jalan-jalan lagi, pergi shopping, beli barang baby lagi kan. Kalau tanya doktor dah suruh masuk dah, tapi darah dia orang kata apa, kembar darah dia kata. Jadi dia keluar darah dulu, tapi tak ada laluan, tak buka, tak ada apa. Doktor kata pergilah exercise, doktor cakap. So doktor suruh jalan lagi. So dia pun jalan lagi. Maka darah itu dipanggil darah fasad. Jadi hukum sama seperti darah istihadah. Okey. Baik, dalam mazhab Syafi'i juga pendarahan yang berlaku semasa hamil boleh dikira sebagai darah haid jika menepati kriteria darah haid. Yang ini untuk makluman kita pandangan mazhab Syafi'i. Tetapi majoriti kita mengikut pandangan jumhur yang mengatakan itu adalah darah fasad atau istihadah. Dia kita tak kategorikan sebagai darah haid. Sekiranya darah tersebut tidak menepati ciri-ciri darah haid, ia adalah darah fasad atau istihadah. Namun sebahagian ulama berpandangan bahawa darah yang keluar semasa tempoh hamil yang tidak diikuti dengan tanda-tanda kelahiran adalah darah fasad atau istihadah. Ternyata pandangan ini bertepatan dengan kajian saintifik. Puan-puan tolong underline yang namun sebahagian ulama berpandangan bahawa darah yang keluar semasa tempoh hamil yang tidak diikuti itu darah fasad atau istihadah. So kita berpegang pada yang tu ya. Ternyata pandangan ini bertepatan dengan kajian saintifik yang membuktikan bahawa haid tidak terjadi setelah berlakunya persenyawaan dan juga kehamilan. Okey. Lazimnya darah yang keluar ketika hamil adalah kerana keguguran di peringkat awal kandungan. Yes, betul tak? So kalau misal kata kita mengandung, tiba-tiba darah keluar, baru 3 bulan 4 bulan darah keluar. So jumpa doktor akan buat injection, tahan darah, doktor suruh rehat. Sebab apa? Kerana itu adalah tanda-tanda nak gugur atau rahim lemah. Sebab tu bersyukur bagi ibu-ibu yang dia alahan, kadang alahan teruk. Sikit-sikit muntah, tengok orang pun muntah, orang senyum pun muntah. Saya ada kawan, ya Allah, tolonglah jangan senyum depan dia. Mengandung ni, jangan senyum depan dia. Bila jalan tu kan, masam aja. Dia dah lah duduk depan saya 3 meja sebelah situ kan. Nak menjeling dengan dia pun letak buku, susun. Tak nak tengok orang. Tak boleh nampak orang senyum sikit, orang sengih, nampak gigi orang tu muntah dia. Rupa-rupanya melahirkan sekali lahir kembar kak. Dan lepas dia bersalin tu, ketawa memanjang. Dah lah kita pun duk cerita, kak, ya Allah teruklah kita orang dulu nak lalu depan akak pun takut. Dia kata, dia pun gelak. Memang dia kata minta maaf lah, tak boleh tengok. So macam-macam cerita. Bersyukur kalau kita ada alahan, muntah-muntah. Sebab sebahagian ada orang mengatakan dia bila dia muntah-muntah ni, dia kuatkan rahim. Jadi rahim tu bila kita muntahkan gitu kan, jadi akan ada dia pengecutan. Dia tarik, bila tarik tu otot rahim kuat. Jadi maksudnya sihat baby tersebut. Sebab itulah Allah suruh
Kita ini semua menghormati, menyayangi ibu kan. Kita sihat, mak yang sakit. Kan? Mak yang sengsara, kita pula yang sihat-sihat aja macam tu. Ya. Yeah. Anak ketiga. Mm-mm. 7 bulan dah melahirkan. Rahim tak kuat. Oh, muntah-muntah juga lah. Ya. Tapi mungkin muntah itu dia membantu untuk proses kehamilan awal. Mungkin lah. Kalau mungkin tak muntah, mungkin tak juga. 1.9 saja. Aktif sangat pun rasanya. Anak yang ketiga. Saya anak yang pertama, anak yang kedua. Tak ada muntah langsung. Tak ada muntah langsung. Melintas jalan masa tu kat Mesir, melintas jalan pun boleh lari je. Suami saya kata, awak kan mengandung. Saya kata, saya terlupa saya mengandung. Saya kata, anak pertama masa tu. Pertama, kedua tidak muntah. Yang ketiga, bila makan kenyang je muntah. Yang keempat pun tak muntah. Yang kelima, tengok periuk nasi pun muntah. Yang kelima, yang keenam, yang keempat, lima, enam, yang tu muntah. Jadi mungkin sebab kita dah agak melahirkan kerap kan. Jadi bila muntah itu mungkin boleh membantulah. Mungkin tengok jarak dia juga kan. Doktor pun kata, Fadia ni jarak ni dekat sangat. Sebab yang saya yang nombor 5 dan nombor 6 setahun saja. Setahun saja dia punya jarak. Dan lepas tu bila nak bersalin, terasa nak buang air. Oh, Caesar ya. Okey. Oh, okey. Dahsyat, suami pula yang muntah tu bagi pihak kot kan. Kita lah yang lega pula rasanya. Oh, nampak suami nak muntah. Betul, Masya Allah. Tapi yang tu memang tak ada tak hairan. Saya anak yang nombor 5, yang 3.8 kilo tu, saya tak boleh tengok ustaz. Tak boleh tengok ustaz, tak boleh bau dia. So ya Allah, bila dia masuk dalam kereta tu rasa macam tolonglah seksanya. Tapi memang senyap je lah, tak ada pandang dia. Dia ceritakan apa ke tunduk je. Sebab muntah itu sangat menyeksakan kan. Bukan kita buat-buat, tapi tak boleh. Bila dengar dia cakap lagi kan. Dan kita waktu mengandung, hidung kita sensitif sangat kan. Boleh bau dalam jarak jauh. Tapi tak boleh pakai hidung tu. Sebab bila bau tu dia dah jadi macam menyengat, lepas tu pening kan. Allah. Yang tu ada. Dan anak yang ke nombor 5 tu sebiji muka ayah dia. Kita sabar je. Tapi Alhamdulillah sekejap je lah. 4 bulan. Sampai 4 bulan, 5 bulan. Yang tu dah dah okey dah. Okey. Baik, Masya Allah. Macam-macam pengalaman kan. Okey. Baik. Okey, lazimnya darah yang keluar ketika kehamilan adalah kerana keguguran di peringkat awal kandungan. Masalah uri, seperti uri pecah atau kedudukan uri di bawah ketika pertengahan dan akhir tempoh mengandung. So be careful kalau ada pendarahan semasa kita awal mengandung. Sebab itu tanda-tanda tidak sihat. Jadi yang ini sekarang lah, hari ini yang kita faham kan, dia tidak sihat. Jadi kalau ulama Imam Syafi'i kata itu kategori darah haid, tetapi yang kita pegang majoriti menunjukkan bahawa itu bukan darah haid, dia darah fasad. So bila darah fasad ini kita tetap kena menunaikan ibadah dan sebagainya. Jadi tanda-tanda ada masalah, maksudnya kita kena ambil tahu jugalah. Okey, ibadah juga, tapi kesihatan kita pun kena jaga. Oleh demikian, solat dan puasa masih lagi diwajibkan kepada wanita yang berlaku pendarahan sebelum kelahiran. Ini kerana darah tersebut dikelaskan sebagai darah fasad yang mengambil hukum darah istihadah. Untuk menunaikan solat, wanita hanya perlu membersihkan darah yang keluar itu dan berwuduk tanpa perlu mandi. Sebab dia bukan hadas besar, dia adalah hadas kecil. Baik, pendarahan semasa proses kelahiran. Dalam mazhab Syafi'i, pendarahan berlaku semasa proses kelahiran yang diikuti dengan tanda-tanda hendak bersalin, turut dikelaskan sebagai darah fasad. Ia tidak dikategorikan sebagai darah nifas kerana nifas adalah darah yang keluar setelah proses kelahiran. Okey. Darah fasad berbeza dari wiladah dan nifas.
Wiladah umumnya darah yang keluar semasa proses kelahiran, iaitu ketika rasa sakit hendak bersalin. Manakala darah nifas pula ialah darah yang keluar setelah selesai proses kelahiran, iaitu setelah rahim dikosongkan, sama ada lahir itu secara normal atau operation atau caesarean, keguguran atau kelahiran, bayi hidup atau mati dan sebagainya. Dari sudut saintifik, ketika saat akhir proses kelahiran, otot rahim mula mengecut untuk menolak keluar keseluruhan bayi. Jadi dia nak tanggalkan. Bila nak tanggalkan tu dia akan mengecut. Jadi bila dia mengecut tu, jadi yang atas ni dia akan tertanggal. Okey. So itu cara dia. Pengecutan otot rahim mengakibatkan contraction dan sebagainya. Okey. Next, muka surat 100, topik proses kelahiran. Oleh demikian, solat dan puasa masih lagi diwajibkan ke atas wanita yang sedang mengalami contraction. Okey, underline di situ. So seandainya tidak ada, kita yang dah menopause ni baru tahu, ya Ustazah saya contraction anak pertama kedua saya tak buat, kita qada. Okey, kita qada. Namun kerana kesukaran yang dihadapi oleh wanita pada saat itu, maka Islam membuka ruang rukhsah atau keringanan untuk wanita yang berpuasa tak perlu berpuasa tapi kena ganti puasa pada waktu lain. Adapun solat, wanita masih lagi wajib menunaikannya dan perlu membersihkan najis mengikut kadar kemampuannya sahaja. So kalaulah seandainya ada dah waya-waya lah apa benda kan, so jadi kita kena minta bantuan lah. So biasanya minta bantuan. Kalau boleh jalan sendiri, pegang petiang tu, botol tu ke, kita pergi ke toilet, okey je, boleh kita bersihkan. Kadang kita kan dah pakai baju dekat baju ward tu kan, baju kat hospital tu kan kita dah pakai dah. So seandainya boleh kita tutup dengan kain batik ke ataupun telekung, kemudian pakai stokin. Kita semayanglah ikut. Kalau kita tak boleh nak berdiri, kita semayang duduk. So kalau tak boleh nak semayang duduk, kita semayang dalam keadaan baring. Kalau boleh lagi berdiri, tak apa, boleh. Kalau time sakit tu menyengit sikit, menyengitlah sekejap, lepas tu dah hilang, sambung balik solat. Itu jihad kita lah ya, kaum wanita. Masya Allah. Okey, apabila selesainya proses kelahiran wiladah, wanita dikira berhadas besar. Jadi maksudnya di saat-saat terakhir itu sebelum kita berwiladah atau melahirkan, jadi itu kita masih lagi bertanggungjawab untuk menunaikan kewajipan kita. Jadi kalau dah melahirkan saja, dia tak boleh solat. Dia tidak boleh solat. Namun bagi okey. So bila dia dah kering, dia wajib mandi serta menunaikan solat mengikut kadar kemampuan. Namun bagi kebiasaan wanita, wiladah selalunya diikuti dengan darah nifas. Justru dalam situasi normal begini, seseorang wanita perlu menunggu sehingga kering darah nifas untuk mandi hadas. So yang paling baik, sebab kita pun tak tahu kita ini akan terus menerus didatangi nifas ataupun tak. Jadi kalau kita dah pindah daripada lab masuk ke ward, nampak macam darah tak keluar lagi, boleh je tanya nurse tu. Kadang-kadang nurse tu dipakaikan kan pad kita. Kita dah mamai dah, tanya nurse, ada darah ke keluar lepas saya bersalin? Ada ni, sampai 2 pad lagi saya pakaikan untuk awak, dia kata. Tu maksudnya confirm lah tu dah. Tu dalam nifas lah. Kalau bisa kata tak ada, kita rasa elok terus mandi. Jadi waktu kita mandi tu, yang selepas bersalin kan, kita nak kembalikan tenaga, niatkan terus untuk wiladah. So jadi kalau kering, kita dah boleh terus solat. Okey. Baik. Darah bercampur dengan lendir. Kebiasaannya darah bercampur lendir yang keluar semasa tempoh akhir kehamilan adalah tanda awal proses nak bersalin. Darah tersebut keluar berpunca dari terbukanya saluran pangkal rahim dan juga memisahkan kantung tembuni uri bayi dari dinding rahim bahagian bawah. Darah ini akan bercampur lendir yang juga dihasilkan oleh kelenjar di bahagian pangkal rahim dan ia diistilahkan sebagai darah fasad. Sekali lagi, ya. Okey, so boleh underline di situ. Dan darah fasad mengambil hukum darah istihadah. Wanita yang mengalami pendarahan seperti ini perlu menunaikan solat mengikut kadar kemampuan. Okey. Baik. So air ketuban pula. Air ketuban ni macam mana? Jadi air ketuban ni kita tahulah
Dia ada perbincangan ni panjang, muka surat 101 pun masih bincang pasal air ketuban. Jumlahnya 800 ml kak, kita bawa ni ke hulu ke hilir. Dah duduk dalam perut kita kan. Dan dia akan berkurangan bila anak itu nak dilahirkan. Dan air ketuban ni dia akan terus memenuhi kantung rahim sebab dia bertindak sebagai tilam ataupun lapisan pelindung kepada bayi. Okey. Dan jadi anak kita tu, baby tu, dia macam berenang-renang lah dekat dalam tu. Cumanya dia ada, kalau perempuan tengok baca panjang ini scientific punya explanation. Okey, 103 disebut oligohydramnios. Jadi kalau kekurangan air ketuban akan ada masalah. Lepas tu muka surat 105 polyhydramnios pun sama juga, lebih air ketuban pun akan timbul masalah, kedudukan bayi yang tidak stabil. So kita baca boleh, tapi yang untuk kelas ni muka surat 104 hukum air ketuban. Apakah hukum air ketuban? Ya. Terdapat perbezaan pandangan di kalangan fuqaha berkaitan status air ketuban, sama ada suci ataupun najis. Sebelum kita baca suci ke najis ni, suci ke najis? Masing-masing dah jadi ulama. Kalau memang tanya, ustazah tanya, jawab lah kan. Okey. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah merumuskan bahawa majoriti ulama bersepakat mengatakan bahawa cecair atau bendali yang keluar dari kemaluan wanita sebelum melahirkan adalah membatalkan wuduk dan ia adalah najis seperti air kencing. So underline. Okay, status dia walaupun dia tidak berbau hancing, tetapi dia adalah najis. Dan memang pun sebab air ketuban ni biasa dia bercampur dengan kumuhan baby kan. Jadi baby kita dia kencing, keluar badan daripada lebihan pembuangan daripada tubuh badan dia, itu masuk dalam ketuban ya, air ketuban. Jika terkena pada anggota badan, pakaian ataupun tempat, ia perlu dibersihkan dengan dialirkan air mutlak ke tempat tersebut sehingga hilang zat dan sifatnya, iaitu bau, rasa dan warna. So kalau kita duduk dekat atas tilam, kita keluar air ketuban ni mana boleh tahan kan? Dia keluar cek gitu kan. Kita ni nak sembayang ni, nak sembayang. So sebaik-baiknya kita bersihkan diri kita, tampal dengan pad. Jangan sembayang dekat atas katil tu sebab dia najis, walaupun memang dia letak hamparan kan yang untuk tidak plastik macam tu. So kalau boleh nak tukar baru, minta. Kalau rasa macam susah nak panggil jururawat, sembayang je dekat atas kerusi, duduk dekat atas kerusi ya. Jadi kita kena kreatif jugalah pada waktu itu, fikirkan macam ni kita nak lakukan solat. Solat kita ni 5 waktu je, walaupun kita rasa macam banyak, tapi bila kita kira dalam tempoh hidup kita 60 tahun, sembahyang kita itu cuma setahun saja. Yang 5 waktu tu, bila kita ambil sembahyang 10 minit, itu pun kalau kita kira satu sembahyang hanya 10 minit. Kalau kurang daripada itu tak sampai setahun kita solat. Untuk umur kita ni 60 tahun ni tak sampai setahun kita solat. Yang lebihnya ke mana ustazah? Tidur. Pada 8 jam. Nah, kita solat bukan 1 jam satu waktu. Kalau pun 1 jam, subuh 1 jam, zuhur 1 jam, bayangkanlah gitu, still masih 5 jam. Tidur lagi banyak 8 jam. Itu belum lagi tidur kailulahnya, tidur sambil potong cili keringnya kan. Sambil tertidur, mengaji pun tidur kan, duduk dalam kereta pun tidur, tengok TV tengok kita kan, tidur juga. So jadi kita jaga. Kalau kita sangat tahu dia punya nilai waktu tu, kita akan sangat-sangat menghargai solat kita ya. So kita tidak ada punya banyak masa untuk menunaikan solat. Baik, ni nak cara-cara nak memujuk dirilah supaya kita taat pada Allah Subhanahu taala. Baik. Okey. Sekalipun air ketuban disifatkan sebagai najis, namun ia bukan nifas yang mengharamkan solat dan membatalkan puasa. Jadi dia cuma najis yang masih mewajibkan solat, mewajibkan puasa. Ya, okey. Oleh itu, perempuan yang keluar air ketuban diwajibkan menunaikan solat semampu yang boleh dan perlu berpuasa jika mampu atau menggantikannya semula pada waktu yang lain. Pandangan ini bertepatan dengan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang berpusat di Arab
Saudi. Jadi Masya Allah, perempuan bila baca ni, perasan tak? Patutlah Islam dia tidak membebankan kita untuk keluar dari rumah mencari nafkah, kan? Lepas tu dia kata wanita tak wajib pun solat di masjid. Sebab apa? Sebab benda-benda ni, dia benda-benda yang macam ni. Jadi Islam mengetahui dan dia meletakkan kita kaum wanita pada tempatnya, dan dia tidak menanggungkan kita dengan tanggungjawab yang kita tidak berat pada kita. Kita bukan tak boleh, tapi benda itu berat pada kita. Sayangnya Allah dengan kita ini, ya. Jadi tapi kita lah yang nak kerja juga kan, tak apa, buat. Tapi bila ada hukum-hukum macam ni, jangan kita bagi alasan. Alah Ustazah, saya kerja lah Ustazah, dan kerja macam mana saya nak mandi wajib lagi, nak mandi tu kan. So jangan jadikan itu sebagai alasan, ya. Okey, baik, Masya Allah. Pengurusan janin yang keguguran, InsyaAllah kita akan sambung. Dah pukul 11 dah. Ada soalan tak? Sekejap aja cerita pasal ketuban dah selesai. Cerita pasal wiladah dan nifas juga selesai. Ada tak soalan? Ya. Okey, wanita yang menopause, keluar darah, seandainya umur menopause, ada tahu tak? Silap saya 64 tahun. So kalaulah umur dia masih lagi bawah 64 atau 67 tahun, dia dikira haid. Ya. Tapi dia punya darah tu mesti menepati ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid dia ada 5 warna, kan? Ustaz dia bagi tahu hari tu tak? Ada 5 warna tu. So dia menepati 5 warna tersebut, dan dia datang itu pun kita akan tahu, aku dulu selalu awal bulan. Jadi dia ada tempoh dia tu pun lebih kurang sama. Dan ada ciri-cirinya. Kadang sakit, kita punya buah dada rasa keras, atau sakit pinggang, atau mungkin ada macam bila nak period tu pening kepala ke apa ke. So dia ada simptom-simptom seperti itu, macam nak marah, nak mengamuk, kan. Jadi di situ ada tanda yang boleh kita kategorikan sebagai haid, ya. Okey, dia kena apa kata tu, kena check lah balik. Sekejap, tak silap saya berapa ya, ada umur menopause tak? Ke kita belum sampai situ lagi? Rasanya macam ada dah. Umur menopause 91 Okey, 91. Okey, yang ni. Okey. So kalau mazhab Syafi'i, kebiasaan umur putus haid ialah 62 tahun. Tapi umur tersebut bukan ketetapan yang muktamad. So maksudnya di sini kalau ikutkan 62 tahun sebelum 62 tahun. Jadi kalau keluar dia dianggap haid. Kalau ikut mazhab Hanafi 55 tahun. Jadi selepas umur tersebut, darah yang keluar tidak lagi dinamakan haid. Mazhab Hanafi senang, 55 tahun aja menopause. Macam tu. Keluar tak kira, tetap kena sembahyang. Macam tu pula. Ya, okey. Mazhab Maliki kata umur putus haid di antara, so dia antara 50 hingga 70 tahun. Kita ikutlah tu sebenarnya. Lebih kurang macam kita. Jika darah masih keluar selepas umur 70 tahun, dia bukan haid tetapi darah penyakit. Mazhab Hambali kata 50 hingga 60 tahun. Adapun di antara dua lingkungan tempoh itu 50 hingga 60 tahun ini, dalam tempoh 10 tahun ya, dia dikira sebagai tempoh syak. Sebagai langkah berhati-hati, jika seorang wanita masih melihat darah semasa tempoh ini, maka ia tidak boleh berhenti daripada menunaikan ibadah. Namun jika genap umurnya 60 tahun dan darah masih keluar, maka darah yang dilihatnya bukan darah haid tetapi darah penyakit istihadah. So kita lebih kurang sama dengan Maliki, sama dengan Hambali. Syafi'i, Maliki, Hambali lebih kurang. Kalau mazhab Hanafi dia lebih awal lagi. Okey. So jelas tu ya? Boleh jelas. Okay, ada soalan lain? Dalam kiraan 5, 4. Ya, silakan. Hijrah. Betul, ikut hijrah. Umur ikut hijrah. Kalau ikut hijrah kita dah besar lah umur kita.
Kalau nak nampak muda, tanya dengan dia. Tanya orang tanya, kak umur berapa tahun kak? Nak umur muda kan? Kita kena nak umur muda ke umur tua? Kalau umur muda, kena sebut tahun hijrah. Saya 52 tahun. Betul ke Ustazah 52 tahun? Ya. Kalau ikutkan milad, ikut Masihi 51 tahun. Jadi tu yang dia nampak muda sebab umur angkanya banyak. Tapi 51 tahun. Macam tu. Okey. Boleh? Ada lagi soalan? Tak ada. Baik. So kita tutup dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.